Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Okay, kru kami akan membentangkan tentang rawatan penyalahgunaan bahan secara kelompok. Ini adalah ahli-ahli untuk kru kami. Okay, untuk pengenalan, psikoterapi kumpulan ataupun terapi kumpulan adalah satu bentuk psikoterapi di mana satu ataupun lebih ahli terapi merawat sekumpulan kecil klien untuk bersama-sama sebagai satu kumpulan. Terapi kumpulan dia memberi tumpuan kepada kumpulan klien dan berfokus kepada mendapatkan manfaat daripada sesi perkongsian pengalaman mereka. Jadi dalam terapi kumpulan ni, interaksi klien dengan klien dan interaksi terapi, klien dengan terapi digunakan untuk mempengaruhi perubahan tingkah laku maladaptif pada setiap ahli kumpulan. Jadi tingkah laku maladaptif ni adalah satu tingkah laku yang bertentangan dengan kita punya budaya, agama ataupun tingkah laku yang dilarang oleh suatu masyarakat. Contohnya kita boleh tengok tingkah laku maladaptif macam penyalahgunaan bahan. Contohlah. Jadi sesi biasanya dipimpin ataupun dikendalikan oleh ahli terapi tetapi digalakkan dalam sesi kaunseling kelompok agar semua ahli kelompok untuk terlibat dalam sesi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Haiza Putih Hamsidi. Nombor matrik saya adalah 193167. Jadi saya akan terus sambung presentation kumpulan kami iaitu prinsip terapeutik dalam kaunseling kelompok. Jadi Irvin Yalom, dia ini merupakan individu yang bertanggungjawab dalam meneruskan penumpuhan kaunseling kelompok selepas Perang Dunia Kedua. Jadi beliau mengeluarkan 12 prinsip terapeutik yang menerangkan pelbagai faktor dalam kaunseling yang mampu memberi kesan positif terhadap klien. Jadi Yalom mendefinisikan bahawa faktor terapeutik tersebut merupakan mekanisme sebenar yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam diri klien. Jadi Yalom mengenal pasti 12 faktor tersebut yang mana dia mampu memberi kesan dalam proses perubahan dan recovery dalam kalangan ahli kaunseling kelompok tersebutlah. Jadi dekat sini nak dikatakan bahawa Irvin Yalom ni dia telah mengenal pasti 12 faktor yang mana sekiranya seseorang tu ada faktor-faktor ni di dalam diri dia, maka ia mampu memberi kesan yang positif terhadap diri dia untuk berubah ataupun recovery daripada masalah penagihan dadah ataupun masalah penggunaan bahan tersebutlah. Okay. Jadi apa tu 12 prinsip tersebut? Jadi prinsip terapeutik dalam kaunseling kelompok adalah pertama instillation of hope, yakni dorongan bahawa recovery atau pemulihan itu boleh dilakukan. Jadi dekat sini sekiranya seseorang tu ada di dalam diri dia prinsip ni, yakni dia ada kesedaran bahawasanya recovery ataupun pemulihan itu boleh berlaku, maka dia akan jadi macam jadi satu katalis lah untuk dia teruskan semangat dia untuk recover daripada penagihan semula. Kemudian universality, iaitu perasaan dalam menghadapi masalah atau perasaan yang dialami itu adalah sama seperti orang lain. Jadi bila mana ada di dalam diri dia prinsip ni, dia tak adalah rasa macam oh, adakah aku seorang sahaja yang rasa perasaan-perasaan macam ni? Adakah aku seorang sahaja yang alami kerinduan ataupun keinginan untuk ambil semula dadah ni? Jadi bila dia tahu perasaan ni adalah perasaan yang dialami oleh kesemua ahli dalam kelompok tersebut, maka dia tahu oh rupanya benda ni bukanlah berlaku pada diri dia saja tapi berlaku pada orang yang lain, dan orang lain pun walaupun benda tu berlaku pada diri dia, orang lain pun semangat untuk berubah ataupun berusaha untuk recover diri mereka baliklah. Jadi itu yang kita katakan prinsip. Sekiranya prinsip ni ada dalam diri seseorang, berkemungkinan ia akan memberi kesan positif kepada diri dia untuk recover balik ataupun pulih daripada pengambilan dadah. Okay, kemudian prinsip yang seterusnya adalah altruism.
iaitu saling membantu dan menyokong satu sama lain. Jadi itulah fungsi ahli kelompok kan. Kemudian katarsis, meluahkan tekanan perasaan yang dialami. Jadi bila dia tahu kepentingan untuk dia luahkan perasaan, maka daripada situ dia tahu bila mana dia luahkan perasaan akan ada ahli-ahli kelompok yang lain, akan ada kaunselor yang mampu membantu dia untuk atasi perasaan tersebut. Kemudian guidance, iaitu memupuk sokongan dan pertolongan. Yang ini berlaku di antara ahli kelompok lah. Kemudian self understanding, didik diri tentang masalah dan pemulihan. Maksudnya dalam sesi kaunseling ini kita akan memberitahu kemungkinan ataupun masalah-masalah yang akan dihadapi, dan daripada situ bila kita dah bagi tahu tentang masalah kemungkinan yang akan berlaku, maka dia akan siapkan diri dia untuk mencari pemulihan. Kemudian interpersonal learning, belajar cara baharu dalam meluahkan atau menyatakan tentang perasaan, pemerhatian dan keprihatinan. Ini sama saja macam tadi. Bila dalam sesi kaunseling ni dia akan belajarlah macam mana cara baru untuk dia meluahkan perasaan dia, menyatakan tentang perasaan dia, menyatakan pemerhatian dia, daripada kemudian menyatakan keprihatinan dia. Bila dia belajar benda-benda ni, insyaAllah lah dia mampu menjadi, benda ni akan mampu menjadi catalyst untuk dia terus bangkit, untuk berubah, untuk recover. Kemudian imparting information, iaitu mengenali diri sendiri dan ahli lain dalam kumpulan. Jadi dalam sesi kaunseling ini juga, bila mana seseorang individu tu dia kenal diri dia, maka dia tahu apa kelemahan dia. Bila dia tahu apa kelemahan dia, maka dia akan tahu apa yang dia boleh buat untuk atasilah kelemahan diri dia tu. Begitu juga bila dia kenal ahli kelompok dia yang lain kan. Jadi bila dia kenal ahli dia yang lain, dan dia mampu memberi bantuan kepada ahli dia yang lain lah. Bila perkara ni saling berlaku, memberi pertolongan, menerima pertolongan, maka mereka sama-sama kuat untuk berubah, untuk recover. Sebab itu kepentingannya adanya sesi kaunseling kelompok dalam kalangan pengambil dadah ni lah, penagih dadah ni. Kemudian cohesion, iaitu perasaan mengasihi antara satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Kemudian existential factor, hidup dan mati itu adalah realiti. Jadi bila mana ada di dalam prinsip diri dia bahawa hidup dan mati itu adalah realiti, maka dia akan tahu yang bahawasanya hidup ni bukan selamanya, dan mati itu adalah benda yang pasti. Jadi bila dia ada kesedaran ni, dia akan menjadi semangat untuk berubah. Kebiasaannya orang yang tak nak berubah ni, bila mana dia tak sedar benda ni, tak sedar bahawasanya hidup dan mati ni adalah realiti kan. Jadi itulah salah satu prinsip yang boleh membantu menggalakkan dia untuk berubah. Kemudian identification, mencontohi cara pengurusan dan pemulihan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam ahli kelompok tu, dalam ramai-ramai itu berkemungkinan ada salah satu, dua, tiga ataupun beberapa lah yang lain yang telah melakukan pemulihan, dan perkara tu berkemungkinan berkesan untuk diri mereka. Jadi jadi contohnya macam dia tak tahu apa cara yang dia boleh lakukan. So dengan mencontohi cara pengurusan dan pemulihan yang dilakukan orang lain, dia mampu untuk lakukan perkara yang sama dan recover diri dia untuk jauhilah dadah ni. Dan akhir sekali, corrective recapitulation of family of origin issues, iaitu mengenal pasti dan mengubah dysfunctional patterns atau peranan yang dimainkan dalam keluarga. Jadi bila dalam sesi kaunseling ni kita akan mula memberi kesedaran. Jadi contohnya lah, dia merupakan bapa kepada anak-anak, dan dia juga adalah suami. Jadi bila dalam sesi kaunseling ni kita akan buat macam kesedaran semula kan. Jadi bila mana dia telah mengenal pasti dan kelemahan-kelemahan dia, dan dia mampu mengubah dysfunctional pattern ni, dia mampu mengubah peranan yang dia mainkan dalam keluarga. Jadi mungkin setelah dia recover, dia dah tahu dah apa yang patut dia buat, apa yang patut dia tak perlu buat. Jadi bila ada kesedaran dalam diri dia, maka kita dapat make sure lah
seseorang tu semangat dia ataupun keinginan dia untuk berubah tu lebih tinggi lah, lebih terjamin. Okey. Jadi ciri umum dan tujuan kaunseling kelompok penyalahgunaan bahan ni, apa ciri dia, apa tujuannya kaunseling kelompok ni untuk penyalahgunaan bahan? Pertama adalah ia merupakan permulaan kepada pemulihan. Jadi dengan adanya kaunseling kelompok ni, ia menjadi permulaan bagi seseorang tu untuk melakukan pemulihan untuk diri dia lah. Kemudian mengubah corak peribadi dan gaya kehidupan untuk membantu proses pemulihan. Jadi dalam sepanjang sesi kaunseling kelompok tu, kita akan membantu dia mencari alternatif, mencari matlamat-matlamat baru untuk diri dia. Dan daripada situlah kita boleh membantu dia untuk corak peribadi dia menjadi seseorang yang lebih baik ataupun lebih berfungsi lah setelah ni. Kemudian akhir sekali adalah mengekalkan pemulihan. Jadi sekiranya kaunseling kelompok tu dia berkesan untuk diri seseorang tu, maka pemulihan ni akan kekal, recover ni akan kekal untuk diri dia. Jadi itu yang kita nak dalam kaunseling kelompok yang kita lakukan terhadap penagih-penagih dadah ni lah. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya Asraf bin Zahrin Muhammad Don, nombor matrik 193131. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda semua iaitu kumpulan pemulihan awal dan apa itu kumpulan pemulihan yang berterusan. Okey, di sini ada dua. Yang pertama saya akan terangkan dulu kumpulan pemulihan di peringkat awal. Okey, ciri-ciri apa yang ada terdapat pada anggota kumpulan pemulihan awal ni? Okey, yang pertama kalau kita nak lihat, okey, anggota berada dalam fasa pertama dalam pantang. Maksudnya satu kumpulan tu ahli-ahlinya berada dalam fasa pertama dalam pantang. Pantang ni maksudnya perkara-perkara yang mereka tak boleh lakukan lah, yang mereka dah tetapkan. Okey, selain itu, mereka semua ini juga berada dalam tempoh kebergantungan aktif pada kumpulan. Maksudnya di sini mereka saling bergantung di antara satu sama lain. Okey, dan ciri-ciri yang ketiga ialah pada kebiasaannya mereka menggunakan banyak penolakan untuk ketagihan mereka. Baik, okey. Di sini apa itu pula matlamat kumpulan pemulihan awal? Okey, matlamat yang mereka tetapkan ialah yang pertama ialah untuk memberi pendidikan mengenai pemulihan ketagihan dan berulang. Okey, yang kedua menyelesaikan ambivalensi dengan mengatasi penolakan dan meningkatkan motivasi untuk berubah. Ambivalensi ni ialah satu aspek yang mereka rasakan tidak elok lah. Jadinya yang mereka rasa tak sedap, buatkan rasa tak sedap hati. Jadinya pada situlah mereka akan selesaikan dan meningkatkan motivasi diri mereka untuk berubah. Dan yang ketiga ialah untuk memasang harapan dan keyakinan untuk perubahan lah. Jadinya kalau kita dah nak berubah tu kita mesti ada satu keyakinan dan harapan yang tinggi. Dan manakala matlamat yang terakhir ialah mereka semua ingin mencari alternatif tingkah laku untuk menggunakan dadah. Maksudnya ada alternatif barulah yang mereka boleh buat yang baru sesuai untuk kalau kita nak gunakan sesuatu dadah tu. Okey, jadinya kita beralih kepada kumpulan pemulihan yang berterusan. Tadi kita tengok tadi yang pemulihan awal. Ini yang berterusan. Berterusan ni pula ciri-cirinya adalah anggota berada dalam fasa menjaga pantang. Maksudnya di sini anggota ni masih lagi mereka terlibat dalam pantang larang mereka. Yang kedua, anggota mula rasa berdikari. Maksudnya di sini mereka dulu kalau yang sebelum pemulihan pada fasa pemulihan awal, mereka ini saling bergantungan. Tapi pada pemulihan yang berterusan ni kita dapat lihat ada perubahan. Maksudnya mereka dah boleh rasa berdikari. Dan yang ketiga, anggota telah mengatasi penolakan mereka mengenai ketagihan. Maksudnya mereka dah boleh menolak ketagihan yang ada dalam diri mereka. Dan itu ciri-cirilah. Dan seterusnya kita teruskan kepada matlamat untuk kumpulan pemulihan yang berterusan. Matlamatnya ialah yang pertama untuk mengajar kemahiran pemulihan untuk menguruskan ketagihan-ketagihan dalam jangka masa yang lama lah. Okay, bukan pendek tapi kita nak yang lama. Dan yang kedua untuk menciptakan pengalaman keahlian positif dan kumpulan berorientasikan pemulihan. Maksudnya
pengalaman keahlian positif ni ialah apa pengalaman-pengalaman ahli-ahli itu, pengalaman positif yang mereka dapat hasil daripada pemulihan ini. Dan yang ketiga ialah menggunakan pembelajaran interpersonal untuk meningkatkan hubungan interpersonal, iaitu hubungan di antara diri mereka dengan orang sekeliling, orang rapat ke kan. Sebab mereka nak berubah kan. Okey, dan yang terakhir kita dapat lihat matlamat yang keempat ini memahami dan menyelesaikan daripada mengelakkan masalah menyumbang atau akibat gangguan ketagihan. Jadi di sinilah matlamat yang ada untuk kumpulan pemulihan yang berterusan. Jadi saya serahkan kepada rakan saya iaitu pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada struktur organisasi terapi kumpulan. Jadi saiz dia adalah 3 hingga 15 orang. Ukuran optimum dia adalah 18 hingga 10 ahli kelompok. Kekerapan dan tempoh adalah sehingga pertengahan 1960-an, di mana sesi terapi berkumpulan adalah tetap, di mana sesi ini adalah lebih kurang 80 hingga 90 menit. Kumpulan yang bertemu kurang dari sekali seminggu biasanya mengalami kesukaran untuk mengekalkan fokus interaksi. Jadi jumlah sesi dalam terapi kumpulan dia bergantung kepada susunan, tujuan dan penetapan kumpulan. Jadi sesi kelompok ni dia bergantung kepada apa matlamat yang ingin dicapai ataupun apa yang diperbincangkan dalam sesi ni. Jadi jumlah sesi ni dia tiada sesi yang jumlah yang tetap lah macam tu. Jadi untuk terapi kumpulan ni dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah terapi kumpulan sokongan, terapi kumpulan berorientasikan analitik, psikoanalisis kumpulan, terapi kumpulan transaksional, dan terapi kumpulan tingkah laku. Okay. Untuk terapi kumpulan sokongan, dia fokus kumpulan sokongan adalah strong leader directed, problem focus group in early recovery, which focus on achieving abstinence and managing day-to-day living, to group directed, emotional and interpersonally pada peringkat pertengahan dan kemudian pemulihan. Jadi kumpulan untuk terapi kumpulan sokongan ni dia ikut contohnya macam untuk kumpulan tu dia akan fokus kepada kepada kelompok tu untuk dorang di awal dorang punya penyembuhan daripada penyalahgunaan bahan tu, ataupun dia dan fokus kepada apa yang mereka ingin capai dari hari ke hari dalam kehidupan mereka. Untuk terapi kumpulan berorientasikan analitik, dia menekankan peranan proses unconscious dalam fungsi psikologi. Unconscious ni tahu kan adalah satu proses di mana unconscious ni tidak sedar. Jadi matlamat terapi analitik adalah untuk membantu proses perkembangan diri agar klien dapat membebaskan diri untuk ke arah self-realization. Okay, untuk psikoanalisis kumpulan, dia menekankan peranan proses unconscious dalam fungsi psikologi juga. Jadi untuk psikoanalisis dengan analitik ni, dia lebih kurang sama sebab dia menekankan kepada proses tidak sedar tu dalam kita punya psikologi ataupun dalam pemikiran klien tu. Jadi fokus pada perubahan tingkah laku, perasaan, pemikiran yang bermasalah dengan mencari kepercayaan dan motivasi yang tidak sedar. Jadi klien belajar mengenai diri mereka dengan meneroka interaksi mereka. Dalam hubungan terapi, psikoanalisis dicetuskan untuk psikoanalisis ni dia dicetuskan oleh Sigmund Freud. Tetapi telah dimodifikasi untuk mengikut kesesuaian. Seterusnya untuk terapi kumpulan transaksional, satu bentuk terapi yang mementingkan interaksi ataupun hubungan. Jadi menggunakan konsep muda iaitu ego state ibu bapa, ego state dewasa dan ego state kanak-kanak. Rasanya kita pernah belajar untuk teori ni, di mana teori transaksional dia tengok, untuk contohlah macam klien, dia tengok untuk klien ni dia ada masalah daripada macam mana, ego state dia, ego state ibu bapa ataupun ego state dewasa, ataupun sebenarnya dia punya cara pemikiran berada pada ego state kanak-kanak. Jadi transaksional ni sama juga dengan teori yang kita belajar. Jadi terapi kumpulan tingkah laku ni, teori ini diperkenalkan ataupun dipopularkan oleh B.F. Skinner dan Albert Bandura dengan mengandaikan bahawa
Yang pertama adalah tingkah laku maladaptif, boleh berubah tanpa menekankan aspek kognitif sebagai fokus utama. Lepas tu yang kedua adalah tingkah laku diukur mengikut kekerapan, tempo, keterukan serta faktor yang menjadi punca akibat perbuatannya. Jadi untuk tingkah laku ni dia mau kepada kenapa, apa yang menyebabkan dia terlibat dalam, pada contoh, apa yang menyebabkan dia terlibat dalam penyalahgunaan bahan, apakah punca dan apakah akibat daripada um, tingkah laku yang dia alami itu. Jadi terapi tingkah laku ni adalah berdasarkan prinsip teori pembelajaran yang meliputi pelaziman klasik, pelaziman operan. Pelaziman operan adalah berdasarkan andaian bahawa tingkah laku itu dibentuk oleh akibatnya. Jadi jika suatu tingkah laku diberi penugahan positif, tingkah laku itu akan bertambah. Manakala jika suatu tingkah laku itu dihukum, tingkah laku itu akan berkurangan. Assalamualaikum. So, saya Azlin. Saya akan present tentang jenis-jenis rawatan secara tumpuk. Jadi, saya akan share skrin dengan kawan-kawan semua. Dan doktor juga. Nah, okey. Allah. Sure. Okey. Sekejap. Okey. Baik, untuk makluman kawan-kawan semua, jenis-jenis rawatan secara kelompok ini terdiri daripada 5. Yang pertama sekali adalah media terapi, yang kedua adalah psychoeducational therapy, yang ketiga adalah skills group therapy, yang keempat adalah psychodrama, dan yang kelima adalah terapi or counselling. Jadi hari ini saya akan berkongsi kepada kawan-kawan daripada 5, 2 saja, iaitu media terapi dan psychoeducational therapy. Baiklah, untuk media terapi juga dikenali sebagai terapi lingkungan, di mana ia dapat membantu mengubah persekitaran dan mendorong klien atau pesakit itu untuk mengadaptasi strategi baru dalam kehidupan. Kemudian dia paling penting dia melibatkan penginapan kediaman jangka masa panjang, atau dalam English long relationship, long residential stay dalam komuniti. Maksudnya bila kita dalam komuniti ni, dia dapat membina satu persekitaran yang positif dan supportif. Dan dalam masa yang sama juga, bila dia dalam satu grup komuniti tu, dia dapat berinteraksi, bersama-sama. Jadi dalam masa sama dia dapat change dia punya positive feedback, mereka boleh berkongsi tentang apa yang mereka alami, apa kisahnya mungkin sama ke, bagaimana dia menghadapi perkara itu dan sebagainya. Seterusnya, mewujudkan persekitaran yang tepat di mana perubahan dapat berlaku dan digunakan selama lebih dari 1 abad dalam rawatan gangguan psikiatri dan masalah tingkah laku yang lain. Seterusnya, iaitu psychoeducational therapy. Jadi kita kata educational ni adalah pendidikan, psychopendidikan therapy. Jadi untuk terapi ni dia kurang memfokuskan, bila saya kata kurang memfokuskan, bukan tidak memfokuskan. Dia kurang memfokuskan antara perkembangan hubungan antara klien dah, tetapi dia lebih memfokuskan kepada bagaimana kita menyediakan maklumat kepada klien. Di mana dia memfokuskan kepada coping help mechanism. Dan info sharing lah, maksudnya berfungsi maklumat. Dan lebih banyak memfokuskan kepada on more help, betul-betul mental health issue lah, macam depression, bagaimana dia menghadapi, ataupun dia ada simptom-simptom kemurungan, ataupun macam mana dia nak handle stress, stres duduk lama-lama kan dalam pusat pemulihan ke apa ke. Jadi kita sebagai kaunselor atau ahli terapi ni boleh bantu kita klien lah. Dan seterusnya kita perlu dalam psychoeducational ni, untuk dia apply maklumat tu, untuk disampaikan maklumat tu, dia perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian. Maksudnya kaedah kombinasi yang bersesuaian. Iaitu sebagai contoh, dia boleh buat discussion, perbincangan tentang apa, tentang stres, macam mana ni dan sebagainya. Kemudian dia boleh juga mengajar, kita punya terapi ke, kita boleh bagi lectures. Lepas tu kita boleh bagi juga
mereka yang menonton ataupun melihat educational videos. Sekarang ada banyak dah orang kata elemen-elemen IT, teknologi ni, video-video berkaitan pendidikan. Kemudian kita boleh juga buat behavior rehearsal dan kita juga boleh buat recovery workbook. Malah ada yang buat journal. Jadi ini adalah satu kaedah yang boleh kita bantu klien kita. Jadi itu saja untuk jenis-jenis rawatan. Seterusnya saya serahkan kepada next presenter. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Intan Nabila binti Abdul Nasir, Matrik 193-129. Saya akan teruskan pembentangan dengan jenis terapi kelompok yang ketiga, iaitu skill group therapist atau lebih dikenali sebagai terapi kemahiran kelompok. Okay, terapi kemahiran kelompok ni dia bermatlamat untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kemahiran intrapersonal dan juga intrapersonal. Seperti yang kita tahu, kemahiran intrapersonal ni membantu individu untuk mengenal dan juga memahami diri sendiri. Okay, antara kemahiran yang diterapkan adalah pengurusan stres, kaedah penyelesaian masalah dan juga strategi pencegahan relaks ataupun ketagihan semula. Dan kemahiran interpersonal juga adalah kemahiran yang menekankan tentang individu bersosial dengan orang lain, bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain. Okay, ada beberapa aspek di bawah kemahiran interpersonal, iaitu kepimpinan, jaringan perhubungan dan juga kerja secara berpasukan. Okay, dalam kepimpinan ni seorang individu itu perlu tahulah tentang bagaimana untuk membuat keputusan khususnya. Okay, dan jaringan perhubungan ni bagaimana untuk berinteraksi dan juga bersosial dengan orang lain, bagaimana untuk membina satu jaringan sosial dekat situ. Okay, yang ketiga adalah kerja secara berpasukan ataupun lebih mudah bagaimana individu untuk belajar untuk bekerjasama dengan masyarakat di sekelilingnya. Seterusnya adalah jenis yang keempat, iaitu terapi or counselling group therapy, terapi counselling kelompok. Seperti yang kita tahu, kalau kita sebut tentang counselling kelompok ni sangat popular dengan teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Okay, sekarang pun kita gunakan terapi counselling kelompok ini diterapkan dengan CBT, di mana kaedah tingkah laku kognitif CBT ini membantu dalam masalah penagihan dada. Okay, kaedah dan teknik mudah untuk mengubah pemikiran negatif seseorang individu. Seperti yang kita tahu, kalau kita sebut CBT je, dia mesti bermatlamat untuk mengubah pemikiran negatif seseorang menjadi lebih positif. Okay, dia juga dapat meningkatkan kekuatan dan juga perhubungan yang lebih positif, menguatkan keyakinan dan kehendak matlamat dalam isu penagihan dada. Sangat membantu seorang penagih dada lah untuk dia mempunyai matlamat dalam hidup dia, apa yang dia nak capai dalam hidup dia. Okay, so yang keempat adalah membantu membayangkan masa harapan dengan positif. Ini juga sangat-sangat penting bagaimana seorang penagih dada tu untuk membayangkan, untuk mengetahui apa yang ingin dia capai dalam hidup dia, apa impian yang dia nak capai selepas keluar daripada pusat nanti. Okey, selain itu dapat membantu mereka dalam menangani masalah relapse, penagihan semula. Kerana apa? Kerana dapat membantu dalam buka ruang aktiviti, iaitu dia dapat belajarlah bagaimana untuk tak terlibat dengan masalah relapse penagihan semula ni, dengan mengisi masa lapang dia dengan aktiviti-aktiviti yang lebih bermakna, yang lebih berfaedah. Misalkan kalau penagih dada yang dah pun keluar daripada pusat ni, biasanya dia cenderung untuk ataupun berpotensi lah untuk terlibat dengan penagihan semula ni bila dia jumpa dengan kawan-kawan lama dia, bila dia ada sumber-sumber yang senang diperolehi lah, sumber-sumber bahan-bahan terlarang yang senang untuk diperolehi menyebabkan dia mudah untuk terlibat dengan penagihan semula. So dengan kita dalam terapi ni, dia menekankan CBT ni supaya dapat mengubah dia punya mindset lah, supaya tak terlibat lagi dengan masalah penagihan dada. Okay, terapi tingkah laku kognitif kelompok ni, okay, sekarang kita fokuskan kepada kelompok, iaitu dia ahli kelompok ni akan mempelajari kemahiran-kemahiran baru bersama rakan, especially untuk kemahiran coping dan juga kemahiran interpersonal. Okay. Dan untuk pengetahuan semua juga, dalam terapi tingkah laku kognitif kelompok ni, dia boleh menggabungkan rawatan berteraskan terapi tingkah laku kognitif.
Sebagai contoh, dia menggabungkan dengan rawatan lain seperti kaunseling kerjaya, terapi ekspresi, contoh macam musik dan juga yoga sebagainya. Kerana melalui penggabungan ini, rawatan dapat memberi kesan yang lebih positif dalam tempoh jangka masa yang lebih lama. Saya ingin berkongsikan satu kajian yang saya dapati daripada satu artikel di mana kajian ini dari sumber adalah The Recovery Village. Kita dapat satu kajian yang menggabungkan 53 buah kajian rawatan pemulihan dadah menggunakan kaedah meta-analisis. Kajian ini dijalankan oleh Magill dan Ray 2009 untuk melihat penggunaan rawatan berteraskan terapi perilaku kognitif dalam membantu mereka yang terlibat dengan ketagihan alkohol dan masalah penyalahgunaan dadah. Okey, yang menariknya hasil kajian ini mendapati tahap efikasi iaitu keberkesanan menggunakan terapi perilaku kognitif ni sangat baik dan memberi kesan kepada sampel wanita dan juga mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis ganja. Okey, dikatakan juga dengan penggunaan terapi perilaku kognitif ni dia sangat fleksibel dan juga mudah untuk kita laksanakan dengan menggunakan teknik tertentu dan juga dapat membantu penagih dadah tu untuk mengubah dia punya pemikiran yang negatif ataupun pemikiran yang kabur, yang sempit menjadi lebih luas, menjadi lebih positif. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, jadi seterusnya adalah tema perbincangan dalam kaunseling kelompok. Okay. Walaupun terdapat pelbagai perbezaan dalam pelaksanaan kaunseling kelompok untuk pemulihan penyalahgunaan bahan dari sudut jenis maupun struktur pengendaliannya, namun kebanyakan masalah yang dihadapi dalam proses pemulihan tersebut adalah sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kaunseling kelompok untuk pemulihan penyalahgunaan bahan ni terdapat pelbagai perbezaan daripada sudut jenis maupun struktur pengendaliannya. Dia bergantung kepada teori, bergantung kepada pembawakan kaunselor tersebut. Namun, walaupun begitu, kebanyakan masalah yang dihadapi dalam proses pemulihan tersebut, dalam proses kaunseling kelompok yang dilakukan tersebut adalah kebanyakannya adalah sama. Contohnya apa? Contohnya kefahaman tentang ketagihan dan pemulihan. Jadi kebanyakannya sama je masalah yang dihadapi dalam mengendalikan sesi kaunseling, iaitu kefahaman ahli kelompok tersebut tentang ketagihan dan pemulihan. Jadi pemahaman mereka berkaitan kesan dan simptom ketagihannya adalah kurang. Jadi bila mana mereka tak berapa nak faham apakah kesan-kesan, apakah simptom ketagihan tersebut, itulah yang membuatkan mereka tidak sedar bahawasanya pengambilan dadah ni bukanlah satu benda yang baik, malah dia merosakkan diri dia. Kemudian penolakan ataupun denial dan pembelaan diri yang lain. Kemudian tahap pemulihan. Macam mereka tak tahu berkaitan tahap pemulihan apa yang boleh dilakukan. Itu yang kita katakan kefahaman tentang ketagihan dan pemulihan itu bagi mereka tu agak kurang. Okey. Seterusnya adalah masalah fizikal dan cara hidup. Jadi kebanyakan mereka pengurusan keinginan ataupun craving management ni mereka ada masalah dalam perkara ni. Maksudnya ialah kita tahu penagih dadah ni dia akan ada satu tempoh ni ataupun satu penyakit, iaitu penyakit rindu. So kebanyakan mereka tak tahu apa yang boleh mereka lakukan bila mana craving ni datang. Jadi dalam sisi kaunseling kelompok, perkara ni yang kita tekankan. Apa yang kita boleh bagi kepada mereka supaya mereka dapat lakukan sekiranya setelah mereka recovery, sekiranya datang keinginan-keinginan ni, apa yang mereka boleh lakukan. Jadi kebanyakan mereka tak berapa nak tahu apa yang boleh mereka lakukan sekiranya craving ni berlaku. Kemudian jenis dan tujuan rawatan, mereka tak tahu. Kebanyakannya mereka tak tahu pasal benda ni. Kemudian menentukan impian peribadi. Jadi ini pun jadi satu masalah yang besar juga, di mana kebanyakan penagih dadah ni mereka merasakan bahawasanya mereka ni dah tak bernilai. Jadi mereka ni dah tak ada impian dalam hidup dia. Kebanyakan mereka macam okey, bila mana mereka dah keluar nanti,
mereka dah tak tahu apa halu tuju mereka. Jadi sebab tu dalam sesi kaunseling kelompok juga kita menekankan aspek impian ataupun matlamat hidup seseorang tu. Kebanyakan mereka tak berapa nak faham tentang benda ni, sedangkan benda ni adalah penting. Kemudian keseimbangan pencapaian dalam hidup, ni pun mereka tak tahu adakah penting keseimbangan pencapaian dalam hidup ni. Jadi kalau mereka tidak sedar tentang keseimbangan pencapaian dalam hidup ni adalah penting, jadi berkemungkinan bila mana mereka keluar, mereka akan kembali relapse ataupun sebagainya lah. Okay, kemudian masalah psikologi ataupun tingkah laku dan keagamaan. Jadi kebanyakan orang yang menagih dadah ni, masalah mereka juga adalah self-esteem lah, kurang self-esteem. Kemudian memahami perasaan dan kesan apabila relapse, diorang kurang faham perasaan apakah kesan-kesan sekiranya mereka relapse. Jadi dalam sesi kaunseling kelompok ni lah kita bagi kesedaran kepada mereka. Kemudian pengurusan anxiety, faktor risiko yang tinggi. Okay. Kemudian antara masalah yang kebiasaan yang berlaku juga adalah daripada faktor keluarga, interpersonal ataupun social domain, iaitu kesan ketagihan terhadap keluarga. Jadi perkara ni berlaku bila mana dia tak tahu sekiranya dia ambil dadah tu apakah kesan yang akan berlaku terhadap keluarga. Jadi benda ni ada yang sedar, tapi tak dalam masa yang sama ada juga yang tak sedar bahawasanya ketagihan ataupun pengambilan dadah ni memberi kesan yang buruk juga terhadap keluarga. So dalam sesi kaunseling kelompok ni pun kita memberi kesedaran kepada mereka bahawasanya dalam pengambilan dadah ni bukan sahaja memberi kesan yang buruk terhadap diri dia, malah terhadap keluarga dia juga. Jadi bila mana kita beri kesedaran terhadap mereka tentang perkara ni, insya-Allah semoga dengan perkara itu dia akan sana lah tentang benda-benda ni. Kemudian fungsi keluarga dalam rawatan pemulihan, ada masalah juga di mana mereka menyangka bahawasanya keluarga ni tidak memberi peranan ataupun memberi kesan dalam perubahan mereka. Jadi benda ni kita akan terangkan kepada mereka bahawasanya fungsi keluarga tu juga adalah satu fungsi yang penting dalam membantu seseorang tu untuk berubah. Kemudian pengurusan rumah tangga ataupun konflik keluarga. Ini pun sama jugalah macam penerangan yang atas. Kemudian mengurus orang yang berisiko tinggi tempat peristiwa. Jadi benda ni kebanyakan pun mereka tidak tahu apakah ataupun bagaimanakah untuk mengurus orang yang berisiko tinggi ataupun tempat-tempat yang berisiko tinggi ataupun peristiwa-peristiwa yang berisiko tinggi yang mana mampu trigger diri dia apabila mereka dah keluar nanti. Jadi sekiranya ada yang tidak tahu tentang perkara-perkara ini mampu memberi risiko yang tinggi terhadap diri mereka, so kita akan terangkanlah benda-benda ni supaya bila mana mereka keluar, mereka memang dah sedia mental, fizikal tentang perkara-perkara ni. Jadi nak kata dekat sini, walaupun kaedah ataupun proses si kaunseling kelompok tu ada sedikit perbezaan mengikut teori ataupun pengendalian kaunselor tersebut, tapi masalah ni adalah merupakan masalah yang seringkali kebanyakannya sering berlaku dalam sesi kaunseling kelompok tersebutlah. Okey. Jadi itu saja daripada bahagian saya. Okey, kita sambung pada presentation yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan present tentang pula counselor training and supervision lah ya. Bagi rawat secara kelompok, saya akan share screen dengan semua. Okay, baik. Terima kasih pula ya. Okay. Alright. Okay, untuk counselor training and supervision, yang pertama sekali untuk terapi ni, kaunselor perlulah berpengetahuan. Maksudnya berpengetahuan tu macam mana? Dia knowledgeable. Maksudnya
kaunselor tu dia perlu tahulah bagaimana kesan penggunaan berbagai jenis dadah ni kepada individu, kepada orang tu kan, dari sudut apa? Dari sudut perubatannya, dari sudut sosialnya, dari sudut agamanya, dari sudut keluarganya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memahami proses pemulihan dan relapse. Maksudnya kaunselor atau ahli terapi tu perlu faham proses pemulihan tu macam mana. Bagaimana dia nak handle lah, berbagai jenis stage of group, daripada beginner, middle dan sebagainya. Bagaimana kalau orang yang relapse pula yang keluar masuk kan. Keluar masuk pusat pemulihan yang relapse, macam mana pendekatan yang bersesuaian. Jadi dia perlu familiar dengan benda tu. Yang ketiga adalah berpengetahuan dan mahir dalam menggunakan peralatan atau kaedah merawat. Maksudnya dalam tempoh proses pemulihan tu, kaedah apa yang dia nak gunakan? Sebagai contoh, dia nak guna kaedah kombinasi, iaitu behavioral rehearsal. Okey, bagaimana dia nak tunjukkan kepada klien atau dia punya pesakit untuk rawat ni dengan cara behavioral rehearsal. Okey, ada yang kata buat journal. Okey, macam mana dia nak buat journal? Dari segi penulisannya bagaimana? Nak tulis pasal emosi ke? Nak tulis apa yang dia rasa pada hari itu ke? Dan sebagainya. Terusnya, okey, ahli terapi atau kaunselor perlu mahir dengan 12 steps program. Okey. Dan paling penting sekali, kaunselor atau ahli terapi perlu faham teori kaunseling tu. Okey, teori kaunseling sebagai contoh, dia nak apply atau dia seorang pemegang CBT, dia nak apply CBT. Okey, dari segi kognitifnya, okey bagaimana kita nak rasional, tak rasional kan. Dan mahir dari segi behavioral, macam mana pula nak kan. Jadi, seorang kaunselor atau ahli terapi tu perlu faham teori kaunseling. Dan sekurangnya perlu berpengalaman mengendalikan sesi kaunseling individu. Maksudnya dia perlu tahu bagaimana untuk kendalikan sesi, macam mana proses kaunseling itu berlaku kan. Dan akhir sekali, dia familiar with stage of group. Maksudnya dari segi beginner, middle dan sebagainya, dia dah terbiasa dah. Maksudnya seorang individu yang terbiasa. Jadi dalam ahli kumpulan tu, bila kata group terapi tu, dia boleh kawan. Maksudnya ahli terapi atau kaunselor dia boleh kawal, dia boleh facilitate. Maksudnya dia boleh jadi seorang facilitator, dia boleh observe dengan baik. Dan itu saja saya rasa lah ya untuk hari ini. Jadi sebelum saya tamatkan, saya ingin berkongsikan hikmah daripada satu tokoh, iaitu Vince Lombardi, dan mengatakan bahawa individual commitment to a group effort. Maksudnya dalam satu group terapi ni, okay, setiap individu tu memainkan peranan masing-masing. Maksudnya dia perlu ada komitmen, barulah jadilah group tu kan. Okay, jadi itu saja semua. Okay, tamat sudah? Sekian ya, maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, saya stop share. Bye. Okey, untuk penutup, di mana terapi berkumpulan ataupun terapi kumpulan ni, dia memberi banyak manfaat kepada mereka yang berada dalam rawatan ketagihan. Substance Abuse and Mental Health Service Administration SAMHSA menyatakan bahawa pada tahun 2008, orang yang menyalahgunakan bahan akan komited untuk sembuh ketika rawatan diberikan dalam bentuk kumpulan. Jadi pusat pemulihan FAC ini adalah antara pusat pemulihan yang berada di luar negara yang merawat orang-orang yang mempunyai masalah contoh penyalahgunaan bahan. Jadi FAC ini dia menyatakan bahawa terapi kumpulan telah menjadi aspek penting bagi pemulihan ketagihan dadah dan alkohol dan terbukti sangat berkesan. Jadi klien yang mengambil bahagian dalam terapi kumpulan, dia mempunyai tahap tanggungjawab yang tinggi mengenai tingkah laku mereka sendiri. Ahli kumpulan ini adalah dapat mencabar sistem kepercayaan yang tidak rasional dengan berkongsi perjuangan dan penyelesaian yang serupa. Jadi melalui ahli kelompok ataupun terapi kumpulan ni, dia memudahkanlah untuk klien ni untuk berkongsi masalah mereka, lepas tu berkongsi macam mana diorang mengendalikan untuk supaya diorang tidak terjebak lagi dalam penyalahgunaan bahan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.